Assalamualaikum. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pelajaran sirah dengan tajuk Perkembangan Agama Islam dari Sudut Ibadah. Kita akan belajar bagaimana agama Islam itu berkembang pada zaman Nabi Muhammad SAW dari sudut ibadah. Okey, sebelum itu apakah yang dimaksudkan dengan ibadah? Ibadah adalah kepatuhan seseorang hamba terhadap penciptanya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya dilakukan dengan penuh kerelaan dan keikhlasan. Antara matlamat ibadah adalah sebagai bukti kepatuhan kita kepada Allah dan juga sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang pertama adalah solat fardu. Solat fardu merupakan rukun Islam yang kedua. Solat difardukan pada 27 Rejab tahun ke-12 kenabian, di mana di Sidratul Muntaha semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pada asalnya, bilangan solat fardu adalah sebanyak 50 waktu sehari semalam, namun dikurangkan menjadi sehingga 5 waktu sahaja sehari semalam. Yang kedua adalah azan. Azan merupakan satu lafaz khusus yang dilaungkan sebagai tanda masuknya waktu solat fardu. Azan disyariatkan pada tahun pertama Hijrah selepas Rasulullah SAW membina masjid. Sebelum azan disyariatkan, pelbagai cadangan telah disuarakan oleh para sahabat kepada Rasulullah, antaranya meniup trompet, menyalakan api dan membunyikan loceng. Cadangan untuk melaungkan azan sebenarnya diterima daripada Abdullah bin Zaid al-Ansari. Beliau bermimpi didatangi seseorang yang mengajarkannya lafaz azan tersebut. Kemudian Rasulullah memerintahkan Abdullah untuk mengajarkan lafaz azan tersebut kepada Bilal bin Rabah. Akhirnya, semasa pembukaan kota Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk melaungkan azan zuhur di atas Kaabah. Ibadah yang seterusnya adalah puasa. Apakah yang dimaksudkan dengan puasa? Puasa adalah satu perbuatan di mana kita menahan diri daripada makan dan minum dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa difardukan pada tahun kedua Hijrah. Puasa bukan sahaja diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, namun turut disyariatkan kepada umat yang terdahulu. Antara peristiwa penting yang berlaku semasa bulan Ramadan ialah peristiwa penurunan Al-Quran ataupun nuzul Al-Quran dan juga Perang Badar. Semasa Perang Badar, tentera Islam mencatatkan kemenangan yang besar. Ini sepatutnya menjadi motivasi kepada kita umat Islam bahawa puasa tidak menghalang kita daripada melakukan aktiviti dan juga ibadah-ibadah lain. Ibadah yang seterusnya ialah zakat. Apakah itu zakat? Zakat ialah apabila kita mengeluarkan harta yang tertentu dengan kadar yang tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan yang tertentu. Zakat merupakan bukti keadilan Allah terhadap hambanya kerana ianya dapat meringankan bebanan golongan yang memerlukan. Zakat difardukan pada tahun kedua Hijrah. Zakat dapat mengikis sifat sombong dan juga mendidik hati kita supaya tidak takbur. Pada zaman pemerintahan Saidina Abu Bakar As-Siddiq, terdapat golongan yang enggan membayar zakat. Jadi, apa yang Saidina Abu Bakar buat adalah beliau memerangi golongan tersebut sehingga golongan tersebut bertaubat. Peristiwa tersebut menunjukkan kepentingan untuk kita membayar zakat. Sehingga kan sekiranya ada golongan yang tidak mahu membayar zakat, golongan tersebut layak untuk diperangi. Ibadah yang terakhir ialah haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji difardukan kepada umat Islam pada tahun ke-9 Hijrah. Melalui ibadah haji ini, umat Islam dari seluruh dunia dapat berkumpul dan berkenal-kenalan serta bertukar pendapat demi kebaikan umat dan juga agama Islam. Demikianlah beberapa peristiwa penting yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat untuk mengembangkan lagi agama Islam pada zaman tersebut. Pelaksanaan ibadah dapat menyatupadukan umat Islam dan membantu umat Islam mencapai kejayaan di dunia dan juga di akhirat.